Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Puan Speaker, saya ingin memulakan perbahasan saya dengan berkongsikan pengalaman saya. Baru-baru ini kami di Parlimen Bangi bersama dengan NGO, kami telah mengadakan program pemberian cermin mata percuma kepada pelajar dalam Parlimen Bangi. Masa tu, Puan Speaker, ada seorang pelajar ni umurnya dalam lebih kurang 13-14 tahun. Dan bila saya berikan cermin mata, saya sarungkan cermin mata tu, pakaikan cermin mata tu pada dia, saya nampak mata dia terbuka dan bersinar. Dan dia tersenyum. Rupanya, Puan Speaker, anak ini umur dah 13-14 tahun, tak pernah memiliki cermin mata. Bayangkan dah berapa tahun bersekolah, belajar dah berapa tahun, tetapi tak pernah miliki cermin mata. Untuk kita, ahli-ahli Dewan ini dan ramai di luar sana, cermin mata ni is something yang kita dengan izin take for granted. Malahan saya tak pakai cermin mata, tapi kalau saya nak beli spek hitam, tiap-tiap minggu pun rasanya boleh. Tapi untuk keluarga yang berhempas pulas mencari rezeki setiap hari, Puan Speaker, cermin mata bukanlah prioriti. Malahan ianya satu kemewahan. Jadi, peristiwa ini menginsafkan saya, Puan Speaker. Ia mengingatkan saya mengapa kita berada di sini, mengapa saya berada di sini. Bukan untuk pangkat, bukan untuk harta, tapi untuk membawa perubahan positif. Saya masuk politik untuk tolong orang. Dan Alhamdulillah, Allah SWT telah memberikan saya peluang untuk berbuat demikian dalam ruang yang ada ini. Puan Speaker, saya nak mulakan perbahasan saya dengan menyentuh satu perkara, iaitu pembangunan insan masyarakat India. Saya sedar akan bantuan-bantuan yang ditawarkan oleh kerajaan kepada masyarakat India. Ada bantuan secara am kepada Puan semua. Speaker, kami tak ada peruntukan pun buat lama dah tu dicerita oleh Bangi tu. Yang Berhormat Pendang, jangan berdiri tanpa kebenaran. Tak apalah, boleh beli dengan allowance ahli parlimen untuk bagi dekat ni. Banyak tu. Saya sedar akan bantuan-bantuan yang ditawarkan secara am kepada semua. Ada juga yang secara khusus di bawah Mitra dan Tekun Nasional. Program-program ini semua baik dan wajar diteruskan, Puan Speaker. Tetapi saya fikir kita perlu ada satu game changer untuk membantu masyarakat India. Di sini saya ingin mencadangkan supaya diwujudkan satu dana pendidikan masyarakat India untuk memberi bantuan pendidikan kepada mahasiswa India di seluruh negara. Saya tahu di bawah Mitra ada subsidi bantuan pengajian ijazah sarjana muda, siapa yang layak, saya difahamkan akan diberikan RM2,000. Tapi, Puan Speaker, kalau kita tengok sebenarnya RM2,000 ini tak banyak. Kalau kita nak beli laptop yang baik pun tak cukup. Jadi, saya ingin cadangkan bahawa di bawah dana yang saya cadangkan ni, mahasiswa India daripada keluarga berpendapatan rendah akan menerima RM20,000 one-off bagi membantu membiayai pendidikan mereka. Saya cadangkan dana permulaan sebanyak 100 juta diperuntukkan supaya ia boleh dimanfaatkan oleh lebih kurang 5,000 anak Malaysia berbangsa India setiap tahun. Mengapa saya cadangkan perkara ini adalah kerana ramai yang dapat masuk universiti, dapat masuk institusi pendidikan tinggi, tetapi disebabkan bahawa mereka datang daripada keluarga berpendapatan rendah, maka mereka memerlukan belanja yang tinggi. Ini lebih teruk, Puan Speaker, kalau mereka masuk ke institusi pengajian tinggi swasta yang mana sudah tentu kalau mereka datang daripada keluarga yang kurang berpendapatan, maka ini akan menyebabkan pendapatan itu mereka harus gunakan untuk membayar yuran pendidikan dan sebagainya. Saya ingin tekankan di sini bahawa
cadangan untuk membantu masyarakat India ini tidak bermakna kita abaikan kaum Melayu dan Bumiputera dan juga kaum-kaum lain seperti kaum Iban, Kadazan, Cina dan sebagainya. Cuma kita harus akui, Puan Speaker, bahawa masyarakat India selalunya terpinggir dan mereka dengan izin disproportionately disadvantaged dari pelbagai aspek termasuk pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Seterusnya, Puan Speaker, saya ingin menyentuh tentang game development dengan izin. Saya pernah nyatakan dalam dewan ini bahawa saya seorang gamer. Saya main PS5, sebelum tu PS4. Saya ingin melihat dalam negara kita industri pembangunan permainan atau game development. Kita sudah melihat beberapa game yang telah dibangunkan di Malaysia seperti Giga Bash, No Straight Roads dan juga banyak lagi. Dan sekarang ini satu game lagi yang sedang dibangunkan oleh Todak Studios adalah game Mastra. Saya difahamkan MDEC juga ada memberi dana kepada beberapa game developer tempatan untuk membangunkan game. Ini perkara yang baik. Namun, jika kita benar-benar mahu melihat game yang bertaraf dunia datang daripada Malaysia, sokongan kerajaan tidak harus terhad kepada memberi dana saja. Kerajaan juga harus memberi sokongan untuk memasarkan game yang telah siap dibina. Sebab menyiapkan game ini bukan dengan izin end game-nya. Sebab lepas kita siapkan, kita kena put to the market dengan izin. Kita kena pasarkan. Dan di sini kerajaan boleh memainkan peranan untuk menjadikan game yang dibangunkan dalam Malaysia ini sebagai satu dengan izin showcase untuk menunjukkan kemampuan pembangun permainan ataupun game developer tempatan. Satu lagi perkara yang saya ingin cadangkan adalah adakan satu partnership atau perkongsian dengan pusat data. Sekarang ni kita dengar banyak pusat data yang ada dalam Malaysia ini yang telah dibina dan akan dibina. Jadi apalah salahnya jika ada satu partnership di antara mana-mana data center dengan game developer yang dimudah cara oleh pihak kerajaan supaya mereka boleh mungkin langgan kepada data ini, storan data awan ni dalam satu harga yang kurang daripada biasa untuk mereka gunakan dalam membangunkan game mereka. Jangan kita lupa bahawa antara sebab Jepun meninggalkan cultural footprint dengan izin yang meluas di seluruh dunia adalah kerana antaranya disebabkan game-game yang dibangunkan di negara Jepun dan kemudian diimport ke seluruh dunia seperti contohnya game Mario, Street Fighter dan baru-baru ini Yakuza Like a Dragon. Seterusnya, saya ingin menyentuh kepada kecerdasan buatan ataupun AI. AI ini memang kita tahu banyak manfaat. Kita tak boleh lari, kita tak boleh asingkan diri daripada AI. Tetapi pada masa yang sama, kita harus pastikan bahawa penggunaan AI ini diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan lain seperti undang-undang sedia ada, pertimbangan moral dan juga impak terhadap tenaga kerja kita. Sesiapa pun sekarang ini, Puan Speaker, boleh buat image dengan adanya AI. AI boleh jadi penyampai radio. AI boleh jadi penyampai berita. Dan apakah kesan AI ini kepada pereka grafik, kepada penyampai radio, kepada pembaca berita dan mungkin satu hari nanti kepada peguam macam saya, Puan Speaker. Ini kita harus perhalusi dan kita juga harus buat ini dengan kadar segera sebab AI ini kita tengok perkembangan dia begitu cepat, begitu pantas. Dan satu lagi perkara, Puan Speaker, saya berharap pihak kerajaan janganlah terlalu gairah untuk menggunakan imej yang dijanakan oleh AI ini dalam grafik rasmi. Kerajaan wajar terus memberi peluang kepada artis dan pereka grafik, masih ada nilai untuk kita angkat sentuhan manusia dalam mereka grafik. Seterusnya adalah berkenaan dengan pengangkutan awam. Tahun ini, Sosial Demokrasi Malaysia ada menerbitkan kertas dasar mengenai pengangkutan awam di Lembah Kelang. Dalam kertas tersebut, penggunaan pengangkutan awam di Lembah Kelang hanyalah 20% kalau nak bandingkan dengan kota-kota seperti Singapura, London dan Tokyo yang dalam lingkungan 80%. Untuk menggalakkan lagi penggunaan pengangkutan awam ini, kerajaan perlu membelanjakan wang untuk menyediakan satu rangkaian pengangkutan awam yang lengkap. Dan menurut kertas
dasar sosial demokrasi Malaysia itu, kita di Lembah Kelang memerlukan lebih kurang 7,000 bas untuk melengkapkan rangkaian pengangkutan awam kita. Saya sambut baik perolehan 250 bas elektrik seperti yang telah diumumkan dalam belanjawan. Namun pada saya kerajaan melalui Kementerian Kewangan harus komited untuk menambah jumlah bas yang ada dalam Lembah Kelang. Jika tidak, dalam belanjawan ini kita boleh tengok dalam RMK ke-13 nanti sama ada kita akan ada satu komitmen untuk beli sehingga 7,000 bas untuk melengkapkan rangkaian ini. Saya daripada itu, inisiatif tambang percuma kepada mahasiswa menggunakan aplikasi bus.my ini sudah tentu satu perkara yang baik dan akan melegakan mereka yang menggunakan. Dan juga saya ingin sentuh berkenaan dengan kemudahan van untuk anak-anak daripada stesen tren terpilih dengan bayaran hanya 50 sen. Ini juga perkara yang baik. Saya berharap bahawa perkhidmatan ini satu hari nanti akan dipanjangkan juga ke kawasan parlimen saya. Saya melihat bahawa kerajaan kini memang komited untuk meningkatkan penggunaan pengangkutan awam melalui pelbagai langkah, termasuklah memberi dana kepada PBT untuk menyediakan 36 lokasi laluan pejalan kaki baru contohnya. Saya minta jika boleh disenaraikan lokasi-lokasi 36 lokasi tersebut. Saya juga telah menerima makluman bahawa suatu lebuh raya yang dirancangkan dalam kawasan saya iaitu lebuh raya Putrajaya Bangi. Pandangan berkaitan pengangkutan awam kita. Dilihat dalam bajet ini tidak ada penjelasan khususnya dasar pengangkutan awam yang kita perlu lihat juga di luar bandar. Di kawasan luar bandar, maksud saya di daerah C, di Bali dan sebagainya. Pengguna kita di sana mereka melihat bahawa dulunya ada pengangkutan bas mara, ya. Sekarang ni kekerapannya pun dah dikurangkan dan ketika ada waktu-waktunya dia tidak dikhidmat oleh servis-servis kita ni lah, termasuk bawah MARA itu sendiri, ya, dan lain-lain agensi lah. Mohon untuk Bangi juga menyentuh berkaitan dengan pengangkutan awam di luar bandar ni. Terima kasih. Ya, terima kasih Sik. Ya, tolong masukkan dalam ucapan saya juga. Dan berkenaan dengan ini, saya tadi katakan bahawa kami mendapat makluman bahawa satu lebuh raya yang sepatutnya dibina dalam kawasan saya iaitu lebuh raya Putrajaya Bangi telah ditunda sementara pihak kerajaan melihat semula pelan pengangkutan awam Lembah Kelang yang akan dibentangkan dalam RMK yang ke-13. Jadi saya berharap juga mungkin pelan pengangkutan awam untuk di luar bandar, di luar Lembah Kelang juga dimasukkan sekali. Seterusnya saya ingin pergi kepada pendidikan khas. Puan Speaker, bulan lepas saya telah membuat lawatan ke Persatuan Kanak-Kanak Istimewa Kajang, PKIK, yang terletak dalam Bandar Kajang. PKIK ini ada banyak program yang memberi didikan kepada kanak-kanak berkeperluan khas seperti sokongan kepada pendidikan formal. Saya lihat sendiri, Puan Speaker, komitmen para pengajar dan sukarelawan PKIK ini yang sudah berbakti untuk masyarakat di Kajang untuk sekian lama. Namun, mereka juga menghadapi pelbagai cabaran sebab mereka ada pusat, Puan Speaker, tetapi dan mereka ada kemudahan, tetapi untuk mengembangkan khidmat mereka perlu dana yang lebih sebab sekarang ini memang ada kekangan. Dan kita juga perlu lebih banyak kelas pendidikan khas di sekolah-sekolah, terutama sekali di tempat yang padat dan pesat membangun seperti Parlimen Bangi. Kita juga perlukan lebih banyak pusat yang dapat memberi sokongan kepada pendidikan khas formal di sekolah seperti PKIK yang saya maklumkan tadi. Dalam belanjawan 2025 yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, diumumkan 10 juta untuk membantu sekolah autistik swasta yang berdaftar. Saya cadangkan juga peruntukan khas diberikan kepada pusat seperti PKIK di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat supaya mereka dapat memberi sokongan kepada pendidikan formal kita. Anak-anak kita adalah anugerah Allah SWT, Puan Speaker. Anak-anak kita akan mewarisi komuniti kita, negeri kita, negara kita. Maka kita harus memberi sokongan kepada segala usaha untuk mengembangkan potensi anak-anak kita. Akhir sekali berkenaan dengan isu-isu tempatan. Saya ingin sentuh beberapa isu tempatan. Pertama, saya dah banyak kali cakap perkara ini, Parlimen Bangi perlu lebih banyak sekolah. Tetapi pada masa yang sama, sekolah-sekolah yang sedia ada pun perlu
diberi dana tambahan untuk dibaik pulih dan juga ditambah baik bagi menampung pertambahan penduduk. Kalau kita tak boleh bina sekolah baru, Puan Speaker, sekurang-kurangnya kita naik taraf dan sokong sekolah sedia ada. Kedua, saya berharap pihak Kementerian Kesihatan melihat semula klinik-klinik kesihatan dan klinik desa yang ada dalam Parlimen Bangi, kerana banyak di antara klinik-klinik ini yang memerlukan dana tambahan juga untuk menambah baik dan menampung pertambahan penduduk. Sikit lagi, 1 minit lagi Puan Speaker. Sila gulung. Ya, ketiga, mengenai mitigasi banjir. Saya sambut baik pengumuman mengenai rancangan tebatan banjir Sungai Langat RTB Fasa 2. Terdapat juga beberapa projek tebatan banjir termasuklah di Bangi Lama. Namun saya berharap bahawa 150 juta yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk JPS dan PBT yang akan disalurkan untuk pembersihan longkang dan pengurikan sungai juga disalurkan ke kawasan Parlimen saya. Akhir sekali Puan Speaker, saya berbalik kepada anekdot yang saya kongsikan tadi tentang anak yang tak pernah terima cermin mata sebelum ini. Dalam dunia yang sempurna, anak itu tidak perlu menunggu ahli parlimen untuk bagi dia pakaikan cermin mata. Tetapi negara ini bukanlah negara utopia dan kita tidak hidup dalam dunia yang sempurna. Sebab itu, kita yang dianugerahkan dengan sedikit kuasa dan diamanahkan dengan tanggungjawab ini, kita gunalah ruang dan peluang yang ada untuk buat yang terbaik bagi tanah air yang tercinta ini, Puan Speaker. Sekian, terima kasih. Bangi mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Bangi. Saya jemput Puan Yang Speaker, Berhormat Totak Baru. sebelum kita teruskan, saya ada peraturan mesyuarat 36.4 adalah menjadi kesalahan bagi ahli-ahli Dewan yang menggunakan bahasa kurang sopan biadab atau membuat pernyataan yang seksis, dan juga 36.12 mengelirukan Dewan. Yang Berhormat sudah hantar usul kan? Ya, Yang Berhormat sudah hantar usul. Jadi pada hari Isnin, Hulu Terengganu Yang telah Berhormat, mengeluarkan pernyataan bukan pundek di dalam Dewan ini, dan ia telah direkodkan dalam handset. Dan juga pada hari yang sama, Yang Berhormat Kampar, saya tahu Yang Berhormat Kampar sudah menghantar usul kepada Jadi Speaker. saya nak tahu apa keputusan. Speaker sedang menunggu penjelasan daripada Yang Berhormat Alor Setar dan Hulu Terengganu. Jadi tunggu keputusannya. Okey, terima kasih.